Sedar tak sedar Rabiul Awal, betul tak? Ini adalah bulan kelahiran Nabi SAW. Sekarang ni kita dah masuk Rabiul Awal. Sedar tak sedar Rabiul Awal, betul tak? Ini adalah bulan kelahiran Nabi SAW. Muslimin muslimat sekalian, sebelum itu kita akan kupas dulu tentang kewajipan kita mencintai Nabi SAW. Mencintai Nabi hukumnya adalah wajib. Apa hukum cinta Nabi? Wajib. Siapa tak mencintai Nabi, dia akan diseksa dengan balasan yang berat, dan itu dikira orang yang fasik, berdosa besar, orang yang tidak ada di dalam hatinya mencintai Nabi, mencintai Allah. Hukum mencintai Nabi wajib. Dan siapa yang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW akan diberikan hukuman azab yang berat oleh Allah, dan mereka itu di kalangan orang yang fasik. Ini bukan saya cakap, bukan para alim ulama cakap, bukan Nabi Muhammad yang cakap, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran. Kita baca. Ini disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadi fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri dan keluarga-keluargamu serta harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatiri dan perniagaan yang kamu bimbang, yang kamu duk jaga tu, dan tempat kediaman, rumah-rumah yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggu sehingga Allah mendatangkan hukum azabnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Dalam firman Allah ini jelas, antara ciri-ciri orang yang fasik iaitu orang yang sentiasa berkekalan dalam maksiat. Fasik ni orang yang dia sentiasa dalam melakukan maksiat. Maksudnya berdosa, sepanjang tersebut dia berdosa. Kalau sebut munafik, iaitu orang yang mengaku Islam tapi dalam hatinya menentang Islam. Lidahnya cakap mencintai Allah, beriman pada Allah, tetapi sebenarnya dia tidak percaya kepada Allah. Depan Rasulullah dia kata, ya Rasulullah, aku bersamamu, dalam hatinya aku menentangmu. Dan golongan munafik ini telah ada di zaman Rasulullah dengan jumlah yang begitu ramai. Dan golongan munafik ini semakin ramai di zaman sekarang. Kita nampak luar macam orang Islam, dia pun mengaku Islam, dia pun semayang, dia pun puasa, dia pun pakai tutup aurat molek, tetapi dalam hatinya membenci kepada agama Islam. Dalam hatinya benci para alim ulama, benci kepada orang-orang yang nak menegakkan undang-undang Islam. Dan munafik ini kedudukannya kalau dalam neraka lebih rendah daripada orang kafir, di tahap paling bawah, paling dahsyat, kerana orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir, jelas dia kafir, jelas dia menentang agama Islam, kita tahu sebab dia kafir. Tapi orang munafik tak nampak zahir menentang Islam, tetapi rupanya dia liberal, dia sekular, rupanya
dia di kalangan Syiah yang telah dikatakan memang itu bukan Islam. Yang menghalalkan darah membunuh sesama Islam itu Syiah. Khawarij, Ruwaibidah, ada lagi golongan-golongan munafik yang makin ramai di zaman ini, yang menyebabkan orang bukan Islam melihat Islam ni teruk. Padahal Islam sebenarnya agama yang berkasih sayang. Islam ini agama yang sempurna. Tetapi kerana ada orang-orang munafik yang merosakkan Islam daripada dalam. Itu yang kita kata munafik adalah golongan yang sangat dahsyat. Dia merosakkan Islam daripada dalam sampai menimbul kebencian non-Muslim kepada Islam. Oh, macam ceramah gapo ni ustazah, berat ni. Tapi makcik-makcik faham apa yang saya cuba sampaikan kan? Tetapi firman Allah yang kita bacakan ini adalah orang fasik, iaitu mereka yang di dalam hatinya tidak ada cinta kepada Rasulullah, tak ada cinta kepada Allah. Nabi Allah berfirman, mereka itu tunggulah sehingga Allah mendatangkan hukuman azabnya, iaitu Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi kita faham bahawasanya mencintai Rasul bukan pilihan, tetapi adalah satu kewajipan. Kita tengok ada banyak lagi hadis-hadis Nabi tentang kewajipan mencintai Nabi. Antaranya adalah Nabi bersabda, "Fawallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi." Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dan tidaklah di antara kamu beriman sehingga aku lebih dicintai daripada orang tua dan anak-anaknya." Maksudnya tahap kita cinta Nabi ni perlu sampai tahap melebihi daripada cinta kita kepada suami. Cinta dan sayang rindu pada Nabi ni kena lebih daripada kita cinta dan sayang daripada suami, isteri, anak-anak, harta benda. Mesti letak Allah dan Rasul nombor satu. Jadi saya nak cerita beberapa kisah. Cerita yang pertama tentang seorang sahabat Nabi, tapi saya lupa nama dia. Saya lupa nama. Sahabat Nabi ni, setiap kali dia berdoa ataupun sebelum dia tidur, setiap kali sebelum dia tidur, dia akan sebut nama Nabi dan dia akan sebut nama semua para sahabat Nabi. Kalau ada 100 orang, 100 orang lah dia sebut. Dia takkan tidur melainkan dia sebut nama Nabi yang pertama, nama ahli keluarga baginda, kemudian nama para sahabat. Lepas sebut-sebut semua, dia akan sebut, "Ya Allah, aku mencintai mereka, Ya Allah. Dan aku sangat merindukan mereka, Ya Allah. Matikalah aku malam ini, matikalah aku, matikalah aku." Dan dia tidur dalam kalimah setiap malam minta Allah matikan dia. Sanggup tak kita buat doa ni malam ni? Sebut nama Nabi, sebut nama isteri-isteri Nabi, ahli keluarga Nabi. "Ya Allah, matikalah mokcik malam ni, Ya Allah. Ya Allah, matikanlah, mati. Biarlah mati malam ni. Mitok matilah, mitok mati." Oh, sanggup tak? Oh, ustazah, rumah baru jah siap. Dapur baru beki. Kereta sebulan lagi kereta baru siapa. Gelar baru minggu lepas beli. Cucu ada baru nak beranak. Tak boleh mati lagi, tak boleh. Sebenarnya perkataan sahabat Nabi ni, dia sebut begitu adalah yang dikatakan sebagai kata-kata rindu. Mitok mati tu sebab tak sabar nak jumpa Nabi. Hanya kematian, kemudian hidup kembali di alam barzah, roh boleh bertemu dengan Nabi dan para sahabat yang telah meninggal dunia. Itu adalah syair, itu adalah kata-kata rindu yang memang daripada hati yang dalam. Soalannya, "Ya Allah, biarlah mati malam ni, kalau mati dapat jumpa Nabi." Kerana memang benar dalam hatinya, benar-benar mencintai, melebihi daripada seluruh yang ada ni, melebihi daripada rumah, melebihi daripada segalanya. Dalam hatinya sangat mencintai Nabi, sehingga dunia ni tak ada nilai sedikit pun. Yang dia kejar adalah tak sabar nak berjumpa, nak bergabung dengan Nabi di alam barzah, di alam roh, nak bertemu kembali dengan Nabi SAW. Kisah yang kedua, kisah Saidina Bilal bin Rabah. Ketika saat Saidina Bilal bin Rabah ini tengah nazak, lalu isteri Bilal sebut apa? "Hari ini hari yang menduka citakan. Sungguh duka cita sebab bakal berpisah dengan suami tercinta."
Tetapi Saidina Bilal bila dengar isteri dia cakap, dia kata, hari ini hari yang menggembirakan aku. Kerana jika benarlah seolahnya meninggal hari ini, maka aku bakal bertemu dengan Nabi sebentar nanti. Itu beza. Allahu Akbar. Dan kisah yang ketiga saya nak cerita. Kisah seorang wanita Ansar. Bila sebut wanita Ansar, kita kena faham ini adalah wanita ahli Madinah. Bila sebut Al-Muhajirin, mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi bila sebut Ansar, adalah penduduk asal Madinah. Dan kebanyakan penduduk Ansar ini adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Okey, saya ulang lagi sekali. Ini bulan kelahiran Nabi. Kena cerita sikit pasal sejarah. Bila sebut Al-Muhajirin, ibu-ibu sebut Al-Muhajirin. Sebut belaka Al-Muhajirin. Ikut lagi ya apa yang saya sebut. Al-Muhajirin. Golongan yang berhijrah bersama Nabi daripada Mekah ke Madinah. Al-Ansar adalah penduduk asal Madinah. InsyaAllah boleh ingat dah. Jangan balik tukar. Tengah jalan sebut Muhajirin ni, Ansar ni, balik rumah, abai-abai kita nak royak ni, abai tak pergi kuliah, pada atas je. Kita nak royak ni. Al-Mujahirin dah, tukar dah. Pada Al-Muhajirin. Okey, kita kena ingat macam ni. Al-Muhajirin hijrah, orang yang berhijrah Mekah ke Madinah. Al-Ansar, Ansar ni maksudnya daripada perkataan Nasrun. Nasrun ini pertolongan. Al-Ansar ialah orang yang memberi pertolongan. Bila Al-Muhajirin pindah daripada Mekah ni, dia tinggalkan semua demi membuktikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ramai di kalangan penduduk Mekah yang berpindah tu, mereka yang kaya raya ketika di Mekah. Mereka yang ada kebun yang sangat luas, perniagaan yang maju, mereka ada peternakan yang banyak, mereka ada isteri, mereka ada anak, mereka ada perniagaan yang kukuh. Tetapi kerana perintah Allah dan Rasulnya supaya hijrah, mereka tinggalkan semua kekayaan tersebut. Tinggal semua, tak boleh nak bawa. Bawa sehelai sepinggang. Ini bukan satu tuntutan yang mudah. Dahlah baru memeluk agama Islam, tiba Nabi arah, suruh tinggalkan semua demi Islam, demi Allah dan Rasulnya. Dan sahabat Nabi membuktikan tinggal semua. Ada isteri bercerai dengan suami sebab dia masuk Islam, suami tak mau masuk Islam, jadi bercerai walaupun berkasih sayang. Sayang sangat, bukan tak sayang. Memang loving couple, bercinta. Tetapi kerana Allah dan Rasul sanggup tinggal suami. Ada suami tinggal isteri, ada ibu bapa tinggal anak, ada anak tinggal ibu bapa. Dahsyat pengorbanan. Mereka buktikan mencintai Allah dan Rasulullah melebihi daripada segalanya. Bila sampai di Madinah, Al-Ansar ini golongan yang menghulurkan bantuan. Terus beri bantuan tempat penginapan percuma di rumah mereka. Terus beri bantuan perniagaan yang akan dikongsikan. Terus beri bantuan modal untuk mereka memulakan kehidupan. Beri bantuan makan, minum dan sebagainya. Sebab itu Al-Ansar diberi gelaran mereka yang memberi pertolongan. Saya nak cerita apa? Kisah seorang wanita Ansar. Dalam perang Uhud, 3 daripada ahli keluarganya pergi ke perang Uhud. Yang pertama, ayah dia pergi. Yang kedua, suaminya pergi. Dan yang ketiga adalah saudara, adik-beradik lelakinya yang pergi. 3 orang pergi ke medan Uhud. Dan kita tahu perang Uhud adalah perang yang sangat dahsyat, yang dikatakan perang balas dendam. Perang yang pertama dalam Islam, tahun yang kedua setelah Nabi hijrah, iaitu perang Badar. Musuh Islam tak sangka kekuatan Islam sampai tahap tu. Sebab apa? Tentera Islam bukan terlatih. Kelengkapan tentera Islam tak ada. Tak macam tentera musuh, dengan terlatih tenteranya, dengan kelengkapan senjata semua canggih-canggih, semua lengkap. Tetapi dapat pertolongan Allah dalam perang Badar. Mereka tak sangka umat Islam boleh menang.
Sebab apa mereka pergi serang? Semua perang ketika zaman Nabi dan selepas itu adalah peperangan mempertahankan diri. Tak ada perang yang dimulakan oleh Nabi dan para sahabat. Bila dengar musuh Islam datang, mereka target nak bunuh Nabi, nak bunuh para sahabat, nak hancurkan Islam, nak padamkan semangat dakwah Islam. Jadi mereka datang pada jauh menuju ke Madinah, tempat Nabi baru pindah, tempat Nabi bina Masjid Nabawi dan sebagainya. Apa yang berlaku muslimin muslimat sekalian? Bila Nabi dapat khabar ada tentera musuh yang sedang menuju ke Madinah, lalu Nabi bergerak dengan para sahabat untuk pergi ke medan Badar dan kemenangan besar dalam perang Badar. Lalu apa yang berlaku tahun ketiga Hijrah? Berlaku perang Uhud. Ketika ini para musuh Islam bergabung dengan gabungan yang lebih besar. Daripada Mekah, daripada wilayah ini, daripada daerah ini, daripada negeri ini, bergabung semua dengan kelengkapan yang lebih berganda untuk balas dendam kekalahan di dalam perang Badar. Dan mereka siap target dah, mereka nak bunuh siapa. Sebab itu syahid medan Badar, medan Uhud sampai 70 orang syahid. Kita kalau pergi ke Madinah, kita tahu ada medan Uhud. Di sebelah masjid tersebut, Masjid Uhud tu, di sebelah itu ada Bukit Uhud, kemudian ada makam syuhada Uhud. Di dalam peperangan ini ramai sahabat yang dipotong hidung, dipotong telinga, yang dilumat-lumat tubuh badan mereka, jenazah mereka hancur lebur sampai tak boleh kenal, hancur lebur. Dah bunuh dengan seksa teruk, mereka hancur lumat tubuh badan para sahabat sehingga kan tak boleh nampak rupa, semua tak boleh kenal, kecuali saudara perempuan boleh kenal dengan hujung jari. Dia pun sebut ini adalah hujung jari sipulan-sipulan syuhadat Uhud. Saya nak cerita kisah seorang wanita Ansar. 3 ahli keluarga ni pergi ke medan Uhud. Selepas selesai perang Uhud, para sahabat semua kembali masuk ke kota Madinah, ke sekitar Masjid Nabawi. Ketika itu wanita ini yang suaminya, ayahnya dan adik-beradik lelakinya ke medan Uhud, dia bertanya soalan apa? Bila melihat orang yang pertama yang sampai, soalan pertama dia, bagaimana keadaan Rasulullah? Dia langsung tak tanya, mana suami aku, mana ayah aku, mana adik-beradik, macam mana, selamat ke tak? Tak. Dia tak tanya langsung. Yang dia tanya, macam mana Rasulullah? Macam mana Rasulullah? Lalu apa yang dijawab oleh yang ditanya ni? Rasulullah baik. Rasulullah dalam keadaan yang baik. Benarkah Rasulullah dalam keadaan baik? Dia tak percaya lagi. Dia tak boleh nak hilang lagi kebimbangannya. Rupanya sepanjang perang Uhud tu, bukan dia bimbangkan suami, ayah dan juga adik-beradik. Yang duduk doa, dia duduk bimbang adalah keselamatan Rasulullah. Kemudian wanita ini minta untuk dia pergi bertemu dengan Rasulullah sendiri, untuk melihat depan mata bahawa Rasulullah benar-benar selamat. Wanita ni pergi, tak cari lagi suami, tak cari lagi ayah, tak cari. Bila lihat Rasulullah di hadapan mata, lalu dia kata, maka hilanglah resah gelisah, maka hilanglah segala musibah, dan segala musibah-musibah yang lain menjadi kecil bagiku apabila aku melihatmu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Hebatnya cinta dalam hati wanita ni. Walaupun setelah dikabarkan bahawasanya suaminya wafat, ayahnya wafat dan saudara lelakinya wafat, lalu dia sebut, maka kecillah sekalian musibah-musibahku apabila bergembira dengan keselamatanmu wahai Nabiku. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hakikat sebenarnya dunia terlalu besar dalam hati kita, anak terlalu besar dalam diri kita, suami terlalu besar dalam diri kita, rumah kita, harta kita, perniagaan yang kita usahakan terlalu besar dalam hati. Manakala cinta dan rindu kita kepada Nabi terlalu kecil, cinta dan rindu kita kepada Allah terlalu sedikit, sehingga kan ujian yang datang dalam bentuk daripada suami, anak, cucu, harta benda, kesihatan telah menghilangkan kebahagiaan kita hidup di dunia. Sedangkan hakikat bahagia yang sebenar apabila Allah masih mengizinkan kita, pagi-pagi tadi Allah izinkan kita hidup lagi. Bila Allah masih izinkan kita untuk bangun solat, Allah masih izinkan kita boleh salawat memuji Nabi, Allah masih hidupkan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Muslimin muslimat sekalian, saya diberi pesan oleh guru saya, seorang ulama, seorang orang yang alim, orang yang sangat alim, Masya Allah, Allahu Akbar.
Guru ni bukan di sini tapi di Indonesia. Masa tu saya berjumpa dalam perjumpaan yang tertutup dengan suami. Dia minta yang lain semua keluar, tinggalkan saya dengan Ustazah Asmat dan suaminya saja. Kemudian dia beri beberapa pesan dan diberi beberapa teguran kepada saya. Ustazah, kamu jangan begini-begini Ustazah. Ustazah, kamu seharusnya begini-begini. Ini guru yang sangat menjaga. Nampak kita salah, kita silap, dia bagi teguran dengan sangat baik. Lepas tu dia berpesan, setiap kali bangun tidur, ucap Alhamdulillah daripada hati yang sangat dalam. Sebelum ucap apa-apa kalimah yang lain, sebelum sebut perkara yang lain, sebaik bangun tidur ucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan memang itu pun doa yang Nabi ajar. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya lah aku kembali. Perkataan Alhamdulillah yang Nabi ajar. Dia kata, Ustazah, bangun daripada tidur dengan dalam keadaan yang sedar, duduk sekejap, ucap Alhamdulillah.